Hai semua, selamat kembali ke channel YouTube saya Amir Albas. Jangan lupa subscribe, like dan share, okey? Untuk video saya kali ini, saya akan ceritakan tentang pekerjaan saya sebelum saya sakit dan selepas saya sakit. Untuk pengetahuan anda, sebelum saya sakit ataupun pekerjaan pertama saya selepas saya habis pengajian adalah saya bekerja sebagai juruteknik di Telekom Malaysia Berhad. Pada masa tu saya dapat tawaran bekerja di Pulau Pinang. Kemudian saya bertukar ke Kuala Lumpur. Saya bekerja di Kuala Lumpur di Telekom Malaysia selama 8 tahun dan kemudian saya berhenti dan mencari pekerjaan yang baru. Selepas saya berhenti bekerja daripada Telekom Malaysia lebih kurang tahun 2008 macam tu, saya mencari-cari pekerjaan yang sesuai untuk diri saya. Lebih kurang dalam 2 tahun jugalah saya tidak bekerja, di mana saya mencari kerja yang sesuai untuk saya buat. Alhamdulillah, selepas saya mencari-cari, saya rasa saya boleh mengajar tuition. Jadi saya cuba ulang kaji pelajaran silibus-silibus masa sekolah. Saya tengok balik, saya ulang kaji. Jadi saya rasa saya boleh mengajar. So bermulalah kerja saya sebagai guru tuition. So pada mulanya saya mengajar di pusat-pusat tuition di sekitar Shah Alam. Ramai murid saya di pusat tuition dan kemudiannya saya melangkah ke satu tapak lagi, saya mengajar dari rumah ke rumah. Saya buat home tuition. So alhamdulillah, saya sangat rasa berbanggalah sebab saya dapat mengajar murid-murid saya dan kebanyakan murid saya berjaya mendapat cemerlang dalam pelajaran. Alhamdulillah. Semasa saya menjadi guru tuition tu, saya fikir saya perlukan satu aktiviti. Bukan aktiviti apalah, maksudnya saya perlukan aktiviti senaman untuk keluarkan peluh semua tu. Jadi saya menjadi ahli kepada salah satu gymnasium di Shah Alam. So saya pergi gym masa tu. Gym tu saya tak adalah orang kata angkat besi untuk bina badan, tak. Saya pergi banyak kelas-kelas macam orang kata senaman-senaman lah. So di situlah saya jumpa dengan senaman Zumba. Buat saya memang seorang yang suka pergi kelas Zumba. Ada beberapa instruktor yang saya minat dan saya memang akan datang ke kelas untuk berzumba. Di situlah mulanya minat saya untuk mengajar Zumba dan salah seorang instruktor tu memberi cadangan kepada saya untuk saya mengambil lesen dan menjadi instruktor Zumba sebab dia tengok mungkin dia rasa saya berbakat. Jadi saya menyahut cabaran tersebut dan saya mendaftar lesen Zumba saya dan saya mengambil lesen pada tahun sekitar 2015. Masa tu saya banyak benda yang saya kena belajar, kita baru dalam bidang ni kan. So alhamdulillah saya berjaya menjadi instruktor Zumba pada tahun 2015 dan saya mula dengan kelas-kelas Zumba saya di studio-studio sekitar Shah Alam, gymnasium, tapi saya hanya di Shah Alam sajalah pada ketika itu. Alhamdulillah, dan saya sangat rasa bersyukur semasa saya jadi instruktor Zumba tu banyaklah orang kata follower yang beri semangat dan sokongan kepada saya sehingga saya boleh dikatakan agak berjaya jugalah. Saya alhamdulillah lah, saya ramai yang suka dengan kelas Zumba saya, alhamdulillah. So saya teruskan kerjaya saya pada ketika itu. Saya mengajar tuition, home tuition dan juga pusat tuition, dan saya juga seorang instruktor Zumba. Alhamdulillah, orang kata mungkin ini rezeki saya lepas duit belanja saya, belanja harian saya, alhamdulillah. Pada tahun 2017, ketika saya disahkan sakit buah pinggang, sakit kronik, memang orang kata terganggu jugalah emosi saya pada ketika itu. Saya memang orang kata risau, saya tak tahu apa yang saya boleh teruskan ke tidak dengan kerjaya saya sebagai guru tuition, sebagai instruktor Zumba. Memang orang kata itulah penjana pendapatan saya. Jadi saya memang selepas saya jatuh sakit tu saya memang agak risaulah. Saya tak tahu sama ada saya boleh teruskan ataupun tidak. So saya memang runsing lah dengan keadaan saya yang sakit. Dan masa tu memang orang kata lepas saya disahkan sakit tu saya murung,
Kemudian saya banyak duduk di rumah, saya tak banyak aktiviti. Saya orang kata ambil masa jugalah untuk saya nak apa orang kata terima kenyataan yang saya ni sakit. Dan selepas saya terima kenyataan, saya apa orang kata saya memang sakit, tak dapat dibuat apa dah. Orang kata itulah yang dah tertulis untuk saya. Jadi saya fikir saya perlu bangun, saya perlu bangkit. Saya tak boleh orang kata duduk saja. Walaupun kita sakit, kita perlu juga orang kata apa keluar, buat aktiviti. Kita perlu juga bekerja, mencari apa orang kata jana pendapatan. So apa yang saya buat, saya teruskan juga apa orang kata kerjaya saya sebelum ini. Saya teruskan dengan tuition dan juga saya teruskan dengan Zumba. So untuk pengetahuan anda, ketika saya sakit tu, percaya atau tidak, ketika saya masih lagi ada IJC di leher saya ni, saya masih teruskan Zumba percaya atau tidak tapi saya sangat bersyukurlah. Pada ketika itu follower saya ataupun orang kata orang yang mengikuti kelas saya itu sangat memahami saya. Mereka banyak beri semangat dan sokongan kepada saya, dan mereka sangat memahami saya ketika saya sakit. Saya memang orang kata masa itu saya kurus, saya nampak kusam sangat, tapi saya orang kata masih nak teruskan lagi orang kata aktiviti saya. Saya nak terus bersenam, sebab pada saya faktor utama kenapa saya suka berzumba dan saya teruskan zumba ni, sebab saya rasa satu, dia senaman untuk saya, dan pada masa yang sama bila saya buat zumba ataupun saya buat acara zumba ni, saya dibayar. Jadi setidaknya saya dapat sedikit wang lah kat situ. Orang kata tak adalah saya buat sesaja kan. Jadi ada sebab lah kenapa saya teruskan. Dan tuition juga saya teruskan seperti biasa. Selepas saya sakit, saya masih mengajar rumah ke rumah, dan saya juga masih mengajar di pusat tuition lah. Saya teruskan seperti biasa selepas saya sakit. Pada ketika pandemik melanda negara, memang sejujurnya saya beritahu semua orang pun terjejas, termasuklah saya. Saya pun terjejas. Ketika pandemik lebih kurang 2 tahun juga saya tidak dapat teruskan tuition dan juga Zumba. Memang orang kata saya terpaksa gunakan duit simpanan saya, memang terjejas lah. Duit simpanan pun berkurangan, tak dapat nak buat kerja, tak ada income, tak ada pendapatan. So memang masa itu saya berdoa semoga pandemik ni cepat berakhir, dan kita semua dapat hidup seperti biasa dan melakukan aktiviti seperti biasa. Tapi saya bersyukur kerana baru-baru ni kerajaan dah memberi banyak kelonggaran, dan saya pun dah mula dengan aktiviti harian saya seperti biasa. Saya dah mula dengan kelas Zumba saya, walaupun tak banyak, sebab sekarang ni masih lagi orang masih lagi ragu-ragu dan takut dengan COVID ni. Saya dah mula kelas saya, cuma sekarang ni saya belum mula lagi kelas tuition untuk anak murid saya. InsyaAllah kalau keadaan kembali pulih, saya akan mulakan dengan tuition dan juga Zumba lah. So setidak-tidaknya Zumba dan tuition ni dapat memberi saya sedikit orang kata perbelanjaan saya, lepas lah orang kata perbelanjaan harian saya untuk saya hidup. Kalau saya tidak bekerja langsung, saya rasa memang orang kata tak cukup di perbelanjaan saya. So saya masih lagi memerlukan sedikit pekerjaan lah untuk saya, at least saya dapat sedikit sumber keuangan untuk perbelanjaan harian saya. Dalam video saya pada kali ini juga, saya akan tunjukkan sedikitlah sedutan aktiviti Zumba saya sebelum dan selepas saya sakit. So kalau anda tengok betul-betul dalam sedutan yang saya akan tunjukkan sebentar lagi, ada juga ketika saya berzumba tu ada IJC dekat leher saya. So boleh tengok betul-betul lah. Walau bagaimanapun video yang saya akan tayangkan selepas ni, saya terpaksa tukar dia punya muzik sebab saya tak ada hak cipta kepada semua muzik yang ada dalam video tu tersebut. Okay, so saya harap anda dapat enjoy tengok aktiviti saya berzumba. Cuma saya tak ada video saya mengajar tuition lah. Kalau ada nanti saya akan share kemudian. Okay. Saya akhiri video ini, saya nak ucapkan terima kasih
pada semua follower saya yang dalam kelas Zumba yang sangat menyokong, sangat apa kata, beri semangat kepada saya, memahami keadaan saya walaupun saya apa kata tak adalah orang kata bertenaga sangat nak buat Zumba. Cuma saya beranggapan Zumba ini sesuatu yang dapat kita bersenam dan kita boleh enjoy pada masa yang sama. So saya nak ucap terima kasih kepada semua kerana mereka sangat menyokong saya. Terima kasih juga kepada murid-murid saya yang orang kata beri kerjasama, saya mengajar baik. Tak tahulah, susah saya nak sebut, tapi saya nak ucapkan terima kasih. Tak kira siapa anda yang selama ini terus menyokong dan membantu saya, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. So sekali lagi saya ingat, jangan lupa subscribe YouTube saya. Saya akan insya-Allah saya akan buat lagi video-video yang tentang diri saya selepas ini. Saya tak tahu apa lagi video yang saya akan buat. So terima kasih banyak-banyak dan sama-samalah doa semoga negara kita bebas daripada pandemik Covid ini dan kita dapat melakukan aktiviti seperti biasa. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di next video saya. Okay, bye.